Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha wa law azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku. Wa ridhaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, kekaruniakan kepada kami ya Allah kasih kepadamu dan mengenali dirimu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi pertamanya alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada pagi ini Allah Ta'ala pertemukan kita sebentar tuan-tuan dalam hashtag Santapan Rohani. Untuk apa? Tulis di ruangan komen. Pertama, untuk kita mengetahui prioriti. Pertama, untuk kita mengetahui prioriti, mana yang lebih utama dahulu. Jangan tuan-tuan kejahilannya kita merosakkan diri kita. Apa dia? Jangan kejahilannya kita bukan sahaja merosakkan diri kita, bahkan dahlah kita jahil. Maaf dah kalau saya sebut perkataan ini, peringkat awalan ini, dahlah kita jahil. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada kejahilannya itu kemudian membawa pula kepada kita yang dikatakan kerosakannya keluarga. Satu. Dan yang ketiga, daripada kerosakannya keluarga itu, dan akhir sekali membawa kepada apa? Membawa kepada kurangnya adab kita kepada orang lain dan sebagainya. Maka di sini tuan-tuan menggambarkan kepada kita, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, betapa pentingnya ilmu. Jadi bila mana kita tak faham ilmu tuan-tuan, akhir sekali dah kadang-kadang kita cuba nak membantu, tapi akhir sekali kita dicerca. Inilah kehidupan agama. Jadi adakah hidup di dunia memang begitu tuan-tuan? Ini perlu kita fahami. Jadi sebelum kita nak bercakap dengan lebih lanjut lagi pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, maka sebagai adabnya perlu hidup kita adanya ilmu. Perlu hidup kita sentiasa belajar ilmu. Perlu hidup kita senantiasa tuan-tuan menambahkan ilmu. Agar yang pertama sekali apa dia? Tulis di ruangan komen. Kita tahu apa dia prioriti. Kalau kita tak tahu mana yang lebih utama, mana yang perlu didahulukan, dah akhir sekali bukan saja keluarga tuan-tuan, sampai kita pun kena marah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Jadi daripada kes yang berlaku, saya nak tuan-tuan pada hari ini ambil pengajaran. Ambil pengajaran, dan kalau boleh tambahkan ilmu kepada saudara mara, sahabat andai, anak-anak, lebih-lebih aula kepada anak-anak kalian. Bila mana berlaku sesuatu kematian, kita cerita bab ilmu dulu. Bila mana berlaku sesuatu kematian, terima kasih Kak Norani Nasir, kita sebagai waris ni apa yang perlu kita lakukan? Ini persoalan yang paling penting. Kita sebagai waris, apa yang perlu kita lakukan? Ini kadang-kadang waris pun masih lagi belum selesaikan perkara yang wajib,
Dah, tiba-tiba dah ada yang menuntut dah. Dah mula dah ada yang menuntut ni. Dia kata nak tu, dia kata nak ni. Dah. Maka ni mula dia tuntut harta-harta yang ada. Dalam keadaan bila dia panggil saya untuk bantu, bukan yang ni lah, yang apa tu, yang anak-anak dia ni. Bila dia panggil saya untuk bantu, maka kita terangkanlah apa yang prioriti. Ni yang paling penting. Kita terangkan apa yang prioriti. Apa yang lebih aula, apa yang lebih awal yang perlu dilakukan sebelum kita nak cerita benda-benda yang lain. Sebagai contoh tuan-tuan, masalah tuan-tuan nak buat infak untuk arwah ke, dah? Video interrupted ke? Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Adakah lain okey pada pagi ini? Tolong bantu saya jawab di ruangan komen. Alhamdulillah. Okey, lain okey ke? Tuan-tuan, lain okey ke? Allahumma salli ala sayyidina. Baik, terima kasih Amin Ita. Baik, terima kasih Kifli. Dia ringkasnya begini tuan-tuan. Dah. Inilah hidup akhir zaman ni. Bila mana kita jahil tuan-tuan, ilmu tak ada, tak nak belajar. Lepas tu tak tahu mana prioriti, tak tahu mana yang lebih dahulu perlu kita utamakan. Maka akhir sekali habis. Semua orang tak betul. Semua orang kena maki, semua orang kena hina, termasuk aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah, termasuk diri saya sendiri tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, yang paling penting, bila mana kita berjaya dengan izin daripada Allah, dengan rahmat daripada Allah, kita menerangkan kepada dia berkenaan apakah prioriti. Dengan kita menunjukkan hujah, dengan kita menunjukkan dalil, maka sekurang-kurangnya dia slow down lah. Dia slow down. Cuma apa saya nak bagi faham, rentetan daripada peristiwa yang berlaku sehari dua ni tuan-tuan, dah, saya kalau setakat bab tu saya dah biasa, tak ada masalah. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Cuma yang buat saya sedih ni ialah Allah, betapa jahilnya manusia. Ni yang buat saya sedih ni. Kalau sekurang-kurangnya tak tahu bertanya, kan, kemudian kita akan bantu. Yang kita berasa hati dia menegakkan kejahilan. Adakah kalian jelas? Dah, dia menegakkan kejahilan. Dia kata tak betul. Ada? Dia kata kenapa tak bagi dulu? Ni cerita masalah harta dah ni. Masalah harta yang nanti saya akan kaitkan dengan kehidupan. Cuma bila mana masalah dia kata apa tu? Habis tu benda tu besok siapa yang nak urus? Saya kata bukan masalah urus. Masalahnya tuan-tuan, dah, bila mana berlaku sesuatu kematian, 5 kewajipan yang perlu dilakukan oleh waris mengikut hierarki. Mana-mana tempat yang hujan, doa Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Baik, belajar ilmu ni. Bila mana berlaku sesuatu kematian, tuan-tuan kalau boleh turunkan ilmu ni kepada anak-anak, supaya bila mana kita mati, mudah mereka melakukan dengan syariat. Bila mana berlaku sesuatu kematian, maka waris perlu melakukan 5 perkara. Ni waris kena buat. Dan ingat, jangan fikir masalah nak wakaf ke, jangan fikir masalah nak infak untuk si mati ke, jangan fikir masalah nak sedekah ke, apatah lagi nak buat kenduri. Kalau nak buat kenduri tidak menggunakan harta si mati, boleh. Jelas ke jelas? Kalau nak buat kenduri, nak gunakan duit anak-anak, boleh. Tak ada masalah. Dah, tuan-tuan nak buat 10 hari ke 40 malam berderet ke, dengan syarat tidak menggunakan harta si mati walaupun seposen, bermakna yang tu bukan isu, tak ada masalah. Okey. Tetapi kalau nak menggunakan harta si mati, ni jelas ni. Jangan fikir nak buat kenduri lagi. Selagi mana tuan-tuan tak selesaikan 5 perkara yang wajib. Dan 5 perkara ini perlu mengikut susunan. Tak boleh nak lompat terus. Ni part yang saya kena maki lah ni. Dah. Saya kena maki.
kena cerca bila mana dia sendiri tak faham susunan. Kelas 1 pun tak masuk lagi, tiba-tiba nak masuk kelas 5. Bila terus masuk kelas 5, bila kita tanya soalan, dia tak boleh jawab. Inilah isu yang berlaku. Dan akhir sekali, begitulah kehidupan duniawi ni tuan-tuan. Kita dah yang nak bantu dia ni, akhir sekali dengan kita pun kena. Baik, kembali dahulu belajar benda ni. Bila berlaku sesuatu kematian, maka apakah 5 perkara yang perlu dilakukan oleh waris? 5 perkara. Yang pertama namanya urus. Urus ni kita fahamlah. Mandi, khafan, solat, tanam. Mandi, khafan, solat, tanam. Cuma bila sebut pesakit COVID-19, yang kita tak dapat lakukan solat. Ni kesilapan. Bukan kita tak dapat lakukan. Buatlah walaupun di rumah. Jelas ke jelas? Buatlah walaupun di rumah. Buat solat gaib untuk si mati, walaupun kita terhalang. Dan kita bukan dihalang, sebenarnya kita terhalang. Untuk menjaga nyawa itu lebih aula. Kita terhalang untuk pergi ke kubur, kerana semua pengurusan dilakukan oleh pihak hospital dan sebagainya. Bukan menafikan solat. Kapannya, mandinya sudah, kapannya sudah. Cuma solat ustaz tak buat. Tuan-tuan buatlah solat gaib di rumah. Kemudian akhir sekali tanam. Nak buat solat gaib selepas ditanam. Lepas tanam baru buat. Aku solat sunat gaib 4 takbir bagi ini mayat kerana Allah Taala. Aku solat gaib. Aku solat gaib bagi ini mayat 4 takbir. Dan ini siapa nama dia, nak sebut nama boleh, kerana Allah Taala. Habis yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, setelah tuan-tuan urus, hari besoknya tuan-tuan kena bincang dengan keluarga. Sebab hari pertama tu semua tengah bersedih. Malam tu pula buat tahlil. Jangan guna duit si mati. Kemudian yang ke Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Yang kedua, bila dah urus semua tu, apa yang kita kena buat ialah Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad, buat haji badal sekiranya arwah tak pergi haji lagi. Baik, bila sebut buat haji badal, ustaz, haji kan ni bermusim. Ya, saya tahu. Yang penting malam kedua tu bincang dah. Ni ada 2,000 ni. 2,000 ni okey, tak kira tuan-tuan nak gunakan duit anak-anak pun boleh, pakat-pakat kumpul, ataupun nak ambil duit si mati pun boleh. Ambil duit si mati. Ni 2,000 ni jangan usik. Kita dah niatkan nak buat haji badal. Asingkan. Walaupun pengurusannya nanti. Tetapi bila tuan-tuan dah niat, bila tuan-tuan dah asingkan, maka ibadah tu dah berjalan. Jelas ke jelas? Asingkan dulu. Macam tuan-tuan dah buat duit korban lah daripada sekarang. Aku nak buat korban lah insyaAllah pada tahun 2022 nanti nak buat kambing pula. Sebab dengar hadis Nabi SAW sembelih kambing. Maka tak pernah buat kambing. Selama ni buat satu bahagian daripada lembu sahaja. Sebab nak murah. Tahun depan kita ambil yang sempurna. Buat kambing. Jadi kena kumpul duit. Yakni ya Allah, aku asingkan RM50 ni untuk buat korban tahun depan. Asing 50. Contoh 10 bulan dah 500. Tak cukup. Kambing sekarang ni tengoklah 700-800 dekat 1,000 juga. Dua. Jadi maknanya asingkan 2,000 untuk niat buat haji badal. Ini hierarki dia. 2. Yang ketiga tuan-tuan, bila tuan-tuan dah bincang pada malam tu, malam yang kedua untuk buat haji badal untuk si mati. Yang ketiga, apakah perkara yang kalian perlu buat? Ialah menggugurkan segala kafarah yang wajib bagi si mati. Tulis. Belajar tuan-tuan. Jangan kejahilan merosakkan kita. Akhir sekali keluarga pun bergaduh. Sampai dengan saya sekali kena marah. Allahu Akbar. Bila tak faham hierarki ni. Nombor 3 buat apa? Iaitu menggugurkan segala kafarah yang wajib bagi si mati. Apa dia kafarah yang wajib bagi si mati? Antaranya ialah dia ada 5 perkara. Solat, puasa, hutang,
sumpah, nazar. Solat, puasa, hutang, sumpah, nazar. Dah. Jadi bila mana 5 perkara ni kita kena kira satu persatu. Kadang-kadang malam pertama kita kira tak selesai, kena sambung pula malam kedua. Benda ni kena buat tuan-tuan. Sebab saya minggu ni saja selesaikan hampir 2-3 kes. 2-3 kes kematian. Yang Alhamdulillah 2 kes saya dapat selesaikan dengan baik. Ni satu kes ni lah. Api tengah membara. Sebab saya baik sangka tuan-tuan, biarlah walaupun mereka itu backgroundnya dunia, backgroundnya sekular tuan-tuan. Kena dengar cerita pula seorang tu anak tu belajar sana, yang Pak Ngah tu belajar sana. Masalahnya kita cerita bab ilmu. Bila kita cerita bab ilmu kena ada dasarnya, kena ada sandarannya. Alhamdulillah 2 kes saya dapat selesaikan dengan baik. Ni satu kes tengah api tengah panah ni tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang ketiga apa dia? Menggugurkan segala kafarah yang wajib bagi si mati. Tengok waktu arwah hidup ada tak dia tinggal solat. Waktu dia sakit hari tu berapa hari dia tinggal solat, untuk kita kirakan fidyah. Dan ingat, tak ada fidyah bagi orang yang hidup. Tak ada. Bagi orang yang hidup mana ada fidyah. Selagi mana dia wajib solat walaupun pakai mata. Tak boleh dah anggota. Dah apa tu? Dah Allahumma salli ala Sayyidina maulana Muhammad. Dah koma. Wajib solat pakai mata. Pakai mata pun tak boleh. Wajib solat pakai hati. Selagi mana hidup. Bila mana dah mati, yang ni khilaf di kalangan ulama. Jadi maknanya kena kira. Hari tu berapa hari dia tinggal. Ustaz, dia sakit dekat 2 bulan Ustaz. Tak tahu dah dia solat ke tidak. Nak kata mata dia bergerak-gerak, kadang-kadang waktu solat pun saya ingatkan juga. Contoh. Tapi kira lah Ustaz, dia kira 2 bulan. Lepas tu puasa waktu hidup. Adakah dia pernah meninggalkan puasa? Bila mana dia tak meninggalkan puasa tuan-tuan, Alhamdulillah kita letak kepada bahagian yang tak tahu. Kalau tahu tulis numbers. Tulis nombor. Agar tuan-tuan memahami dengan kepahaman yang jelas macam mana kita nak bantu si mati. Jangan duk tengok harta dia, tanah dia, saham dia. Ni si mati tanah masih lagi merah tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Jadi yang kedua, apa dia? Segala dapatkan maklumat. Tanya arwah kalau isteri dia masih hidup ke. Kalau anak-anak dia ni, dulu pak kamu ni, ayah kamu ni pernah tak tinggal puasa? Pernah tak dia tinggalkan wasiat ke? Pernah ke dia tinggalkan maklumat nota ke? Ada puasa-puasa yang dia tak qada? Contoh. Dapatkan maklumat tu. Jadi benda ni memerlukan masa. Kita nak cari. Betul? Sekurang-kurangnya kita berusaha. Dan bagi tuan-tuan yang masih hidup, moral of the story ialah tulis. Ada tinggal solat, tulis dulu. Sebab tu saya mengajar sentiasa tuan-tuan tulis. Saya tak suka tuan-tuan qada solat samborono. Apa dia qada solat samborono? Qada je, tapi tak tahu sampai bila. Qada je, tak tahu numbers. Sampai bila tuan-tuan? Sedangkan kita disunatkan memperbanyakkan solat sunat. Jadi maknanya kalau tuan-tuan terus menerus qada dalam keadaan tak ada numbers, kalau mati, macam mana kita nak meyakinkan diri kita bahawa qada telah sempurna? Tulislah. Belajar menulis nombor. Supaya kelebihannya, kalau kita mati besok, anak-anak kita dapat maklumat. Oh, ada lagi lah hari-hari yang ayah tak qada. Ada lagi lah hari-hari yang ayah tak puasa. Masalan. Jelas ke jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, hutang. Ni kafarah ni. Kafarah ada 5. Hutang tuan-tuan. Ingat, tulis di ruangan komen. Hutang wajib ditulis. Hutang wajib ditulis. Hutang wajib ditulis. Tuan-tuan buka Al-Quran, dalilnya jelas. Buka ayat yang paling panjang, full stopnya, ayat yang bahaskan berkenaan hutang, dainun. Dengan jelas Tuhan sebut dalam Al-Quran, Tuhan ajar kita kaedah, hutang wajib ditulis. Tulis tuan-tuan. Sama ada kita berhutang dengan orang lain, atau orang berhutang dengan kita, tulis dua-dua. Manfaatnya di mana? Manfaatnya bukan ketika hidup. Pastilah ketika hidup tu ada manfaat. Tetapi setelah mati lebih bermanfaat. Lebih tuan-tuan. Lebih bermanfaat.
Dah. Jadi bila mana kita tulis, mudah tak nanti besok anak-anak kita nak urus? Mudah tak? Mudah. Dah. Sebab tu alhamdulillah, saya minggu ni ada 3 kes. Satu kes tu saya suka. Dah. Satu kes tu tuan-tuan, alhamdulillah, sahabat saya, Tuan Ras, yang bekerja sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salah seorang pengurus di Richwork International, tuan-tuan. Ni abang dia baru meninggal, abang angkat dia lah, rapat sangat. Ni antara kes tadi yang best lah, saya bantu mereka. Tapi ada lagi satu kes yang tengah saya uruskan juga sekarang. Allahu Akbar, letih. Dah. Tapi itulah ujian kita sebagai orang yang faham kepada ilmu. Rupa-rupanya bukan senang nak bagi faham manusia dengan ilmu, melainkan kalau dia dapat hidayah dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tak faham. Jadi hutang ni kena tulis. Bila arwah tak tulis, kena carilah dulu mana-mana buku ke apa ke. Tuan-tuan kena cari, buka gali. Dah, tanya mak ada tak abah simpan buku-buku yang pelik-pelik ke, buku-buku yang ada nombor-nombor ke, buku 55 ke, untuk kita tengok. Dah. Ustaz, kalau orang berhutang kita dah halalkan, tak perlu tuliskan. Kalau orang hutang kita, kalau kita dah halalkan, tak perlu tuliskan. Baik. Pada saya lah, kalau kita ikut kaedah, kita tulis dan kita bracket halalkan. Boleh? Dah, kita tulis dan kita bracket halalkan, supaya akan datang kalau orang tu nak bayar, kita sebagai waris, mak dah halalkan lama dah, ada bukti kan? Tak, aku nak bayar juga. Tak boleh. Kalau kau sayang arwah mak aku, kau kena terima. Mak aku dah halal lama dah. Masalah boleh, tak ada masalah. Cuma saya kalau kembali kepada kaedah asal, kalau Allah Ta'ala suruh tulislah. Tapi buat bracket KIV, buat bracket dah halalkan. Dah. Ataupun dah, kita buat bracket selagi hidup aku nak dia bayar. Kalau salah satu daripada aku dengan dia dah mati, insya-Allah aku halalkan. Begitu. Boleh, tak ada masalah. Tapi tulis itu adab yang baik. Sambung kembali kepada tadi. Jadi poin yang ketiga, apa dia? Nak cari hutang ni senang tak? Satu malam boleh settle. Kena cari, tuan-tuan. Kena bersungguh membantu si mati. Jadi moral of the story dia, yang dah berlaku kepada si mati, satu kes kita yang masih hidup ni. Takkan besok kita nak menyusahkan keturunan kita, anak-anak kita buat benda yang sama. Dah, tulis. Yang keempat, tuan-tuan, apa dia? Iaitu menggugurkan kafarah sumpah dan nazar. Yang ni juga masalah banyak berlaku. Ni yang satu kes baru-baru ni yang saya selesaikan, tuan-tuan. Tapi yang tu selesaikan dengan baik, alhamdulillah. Cuma yang ni lah saya boleh bantu, tuan-tuan. Sebab tu kita pentingnya masalah orang lain untuk kita belajar. Pentingnya masalah orang lain untuk kita belajar. Kes sumpah. Dah. Saya tanya dengan dia, ni arwah pernah bersumpah tak? Ada ustaz, ada. Tapi nak cerita, bila kita tak belajar, dia tak tahu selama ni sumpah tu sumpah yang haram. Jaga, tuan-tuan. Sumpah ni jangan main-main dah. Ayah dia pernah bersumpah dulu. Ada satu kes. Tapi alhamdulillah, syukur dia dah gugurkan kafarah. Dah. Bila mana dia dah gugurkan kafarah, maka Allah Ta'ala dah bantu dia, mudah-mudahan. Cuma kita nak bagi faham pula kepada yang masih hidup lagi ni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maka dia kata arwah dia pernah bersumpah dulu, bergaduh sebab apa entah. Dan arwah dia pernah bersumpah lah, dia tak nak balik kampung ke macam mana. Dia bersumpah tak nak balik kampung dah, dengan niat nak bantu anak-anak dia. Dah. Saya kata niat tu macam baik, tetapi dalam qawaid fiqhiyah, niat tak menghalalkan cara. Sehingga membuatkan arwah tu bersumpah. Jadi saya kata kepada mereka, sumpah itu dah jatuh kepada sumpah yang haram. Maka family ni tak ada pilihan melainkan bayar kafarah. Kafarah sumpah apa dia? 3. Merdekakan seorang hamba, berpuasa 3 hari tidak berturut-turut, atau memberi makan 10 orang miskin. Ni kafarah sumpah. Dah. Jadi dia pun tak apalah ustaz, kiralah. Dia kira. Jadi yang saya best ialah apa? Anak-anak dia belajar sesuatu.
Dah. Jangan lain kali nak sumpah suka-suka hati dekat dunia ni. Dah nak bercakap pun kena fikir supaya kita tidak merosakkan agama. Yang akhir sekali, ni kata ni, kalau yang satu lagi kes tu tuan-tuan, bila cerita bab sumpah ni, bila tak faham hukum. Tuan-tuan tahu ke tidak, sumpah ni ada 5 hukum. Ada sumpah yang haram, ada sumpah yang harus, ada sumpah yang makruh, ada sumpah yang wajib, ada sumpah yang sunat. Siapa baru tahu hari ni sumpah pun ada berapa hukum. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Jadi maknanya kalau tuan-tuan baru tahu, alhamdulillah, ada manfaat tuan-tuan bersama dengan kami pada pagi dalam hashtag Santapan Rohani. Ada manfaatnya. Dah. Jadi bermakna kalau tuan-tuan tak tahu, kita belajar. Kita belajar. Jangan mudah-mudah kita nak bersumpah tuan-tuan. Jangan. Sebab tulis di ruangan komen, sumpah ni antara asbab punca disekatnya rezeki. Ni rezeki tersangkut. Asbab di antaranya masalah sumpah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jangan bersumpah samborono. Sebab tu bagi tuan-tuan yang rezeki tersangkut ke, rezeki tersekat ke dan sebagainya, tak kira. Bila sebut rezeki ni banyak, bukan rezeki duit. Tuan-tuan, anak-anak pun rezeki. Anak-anak pun rezeki. Ilmu pun rezeki. Masuk program belajar tu, belajar ni, masuk program daurah kitab, tiba-tiba kenapa tak faham-faham. Kadang-kadang kita ni, contoh akhlak tasawufnya ada. Tak apalah Kak Yam, tak ada rezeki kot. Kita kata tak ada rezeki. Walhal rezeki tersangkut. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Oleh kerana apa? Oleh kerana sumpah yang kita lakukan dalam keadaan tak kena pada hukum hakam. Jadi betulkan situasi, betulkan keadaan. Bagi tuan-tuan yang rasa pernah bersumpah sekarang ni, sebelum-sebelum ni rasa pernah bersumpah, ya Allah, tapi tak buat apa-apa, tuan-tuan wajib tarik balik dengan bayar kafarah. Mudah sahaja. Tuan-tuan, tuan-tuan buat nasi 10 bungkus, hantar dekat surau ke nanti. Kalau surau buka lah, kalau ada surau buka, lepas tu buat nasi, kalau nak lebih buat 20 bungkus. Sebab menggugurkan kafarah sumpah, memberi makan 10 orang miskin. Takut-takut yang datang ke masjid tu ada yang kaya dan sebagainya, maka tuan-tuan buat lebih. Buatlah 20 bungkus. Kalau surau tu 20 orang boleh masuk, bagi. Ataupun mana-mana pusat tahfiz, madrasah ke pondok ke, ya Allah ya Tuhanku, tak perlu bagi tahu pun. Just bagi je. Niat dalam hati. Ya Allah, nasi 20 bungkus ni aku nak bagi ke surau tu, nak menggugurkan kafarah sumpah yang wajib ke atas diriku. Ingat. Sama juga nazar. Ni baru-baru ni. Kita baru je habis Raya Aidil Adha. Saya menerima satu situasi baru ni tuan-tuan. Sebelum ni tak pernah timbul pun isu ini, tapi baru-baru ni timbul. Ada, saya tak nak sebut nama, ada beberapa para asatizah. Saya masih lagi hold benda ni. Saya ni jenis ilmu, kalau benda tu saya tak detail, kalau saya tak confident nak menjawab, saya takkan jawab. Sekarang ni timbul isu tuan-tuan, ada beberapa para asatizah, dia mengajar audien dia. Dia kata korban ni, kalau kita nak jadikan pahala lebih banyak, kalau kita nak menjadikan pahala korban tu lebih hebat, maka niatlah untuk nazar nak buat korban. Bila dia bernazar, maka tak dapat tidak, dia no choice, tak ada pilihan, dia jadi wajib, maka dia nak kena buat juga. Maka bila dia buat korban tu jadi korban wajib. Betul ke betul? Siapa yang pernah mengalami situasi macam ni? Okey, untuk ilmu, saya masih lagi no comment. Walaupun saya selalu mengajar masalah korban. Memang korban ni ada berapa hukum. Asalnya sunat yang muakkadah. Yang kedua jadi wajib. Wajib sebab apa? Sebab nazar. Nazar ada 3. Sebab ada nazar yang tak ada apa-apa, tiba-tiba nak bernazar, bab ni lah. Ataupun nazar yang berkait, ataupun nazar yang berkait, ataupun ada yang ketiga tu, ataupun nazar yang kita lafazkan nazar. Jadi bila berlaku situasi macam ni, tiba-tiba pula, ni tiba-tiba ni, ya mulyati. Okey,
Dengar dulu, saya tak kata betul, saya tak kata salah. Dengar dengan jelas ilmu. Saya masih lagi mengkaji. Tanya juga beberapa pendapat-pendapat guru. Macam mana ustaz tu dia mengajar, boleh ke tidak dia paksa, bukan paksa lah, dia bagi pilihan. Dia bagi pilihan untuk kita niat jadi nazar. Betul Norini, yang tu saya nak sampaikan. Tapi sabar Norini, InsyaAllah yang masuk santapan rohani pada pagi dapat ilmu sesuatu. Jadi bila mana situasi ini berlaku, takdir kata kalau sampai waktu korban dia dapat bayar, Alhamdulillah. Tetapi tuan-tuan, ujian duit ni macam-macam kan. Dah niat nazar dah, dengar satu ceramah tu, kita berkobar-kobar, ya Allah aku bernazar nak buat korban pada tahun ini. Tiba-tiba sehari dua nak bayar, Allah, berlaku ujian pada hidupnya kita. Perlukan duit tuan-tuan, tak mampu nak bayar. Jawabnya kepada yang bertanya tadi, tulis di ruangan komen, gugurkan kafarah nazar. Gugurkan kafarah nazar. Bagi tuan-tuan yang bernazar tiba-tiba tak buat, jangan takut, jangan risau. Saya nak bantu sahaja apakah perkara tindakan yang sepatutnya kena buat selepas daripada itu. Waalaikumsalam Hafizi. Apa dia? Gugurkan kafarah nazar. Bila tuan-tuan dah gugurkan kafarah nazar, macam mana ustaz kafarah nazar? 3. Sama ada merdekakan seorang hamba, atau berpuasa 3 hari tidak berturut-turut, atau memberi makan 10 orang miskin. Dia sama macam sumpah. Cuma saya nak panjangkan kalam tadi. Betul, nazar ni kalau kita tak kita tak tunaikan atau kita tak gugurkan kafarah, bermakna dia makan diri tuan-tuan. Sebab itulah sebut makan diri ni, kadang-kadang orang tak faham makan diri ni macam mana. Bak kata Norini tadi, macam mana ustaz mafhum makan diri? Antaranya terputus rezeki. Bila rezeki ni apa dia? Bukan semata-mata duit makan. Rezeki ni macam-macam lah. Rezeki khusyuk solat, rezeki. Anak-anak, rezeki. Mendapat ketaatan, rezeki. Rezeki ni luas. Jadi bila kita tak faham apakah prioriti tuan-tuan, habis. Jelas ke jelas? Itu perkara yang ketiga. Jadi saya rasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Besok boleh tak saya sambung lagi? Besok sambung lagi 2. Sebab ni dah hujan turun. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, kau turunkan kami hujan yang berkat lagi bermanfaat. Ya mudah-mudahan dengan hujan ni bukan menumbuhkan semata-mata bumi, tetapi menumbuhkan hati kami dengan iman, menumbuhkan hati kami dengan takwa, menumbuhkan hati kami dengan kebaikan kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya nak naik ke atas. Saya lagi pukul 10 saya ada kelas tasawuf. Ada kelas hadis. Baca kitab Haruman Rohani bersama peserta-peserta. InsyaAllah kita bertemu pada sini-sini yang akan datang. Selamat ambil manfaat. Saya bukan nak marah, cuma saya letih. Memang hidup dekat dunia ni berhadapan dengan orang jahil ni letih. Kita nak bantu dia. Sabarlah, jangan sembang lu masalah faraid. Benda yang prioriti pun kita tak buat untuk si mati. Hang belum mati, hang boleh sembang lah lebih. Bila hang mati besok baru hang tahu apa hang nak waris buat untuk hang. Jelas ke jelas? Kita belum mati lagi boleh sembang lah. Nak tu, nak ni. Ni besok ni siapa nak ni. Ni tanah ni macam mana ni. Sebab kita tak mati lagi. Dah kita mati baru tahu. Ya Allah anak-anak, kau tak usah bergaduh lah masalah tu. Kalau lah kita boleh bercakap, boleh keluar daripada kubur. Ya Allah, jangan bergaduh. Ni mak perlukan ni, mak perlukan ni, mak perlukan ni. Sebab tu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penting prioriti. Okey, Zabedah, soalan terakhir last, tak apa saya jawab. Dia kata boleh ke kita simpan lama? Sebenarnya sunat dihabiskan segera. Kembali kepada hukum, sunat bukan wajib. Kalau dapat habiskan segera, bagus. Tak dapat habiskan segera pun tak ada masalah. Yang penting hukumnya sunat dihabiskan segera. Jelas? Ma'asalamah wala liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam.